Dan seperti yang kita semua sedia maklum, kos pendidikan semakin tinggi bukan saja di peringkat apa yang kita katakan di university, di tertiary education ya, higher education, tapi juga di tahap di peringkat tadika dan sekolah. Saya rasa kadang-kadang pendidikan tadika ni yang paling mahal ya berbanding dengan semua di sekolah menengah atau sekolah rendah. Saya lihat pada hari ini ada kindergarten yang boleh setahun kosnya sampai 25,000. Jadi dari kita ada pelbagai, apakah pelbagai cabaran dan juga pelbagai ujian untuk memberikan pendidikan terbaik pada anak-anak. Jadi bagaimana kita sebenarnya, saya rasa daripada sharing 3 panel kita, kita dapati kita dapat banyak maklumat. Tapi bagaimana kita memilih pelaburan tu, saya rasa sangat penting. Mungkin Puan Rumalah ada membawa topik tu tadi, di mana simpanan tu ya kita simpan, tapi bagaimana menyimpan, apakah risiko. Jadi kalau kita lihat komuniti kita, apa kita komuniti Malaysia ya, dia ada 3 komuniti, dan 3 komuniti ni sebenarnya mempunyai 3 cara pelaburan yang berlainan ya. Kalau saya tengok daripada, kalau kita lihat daripada data-data yang kita ada, cara pelaburan 3 komuniti majoriti Malaysia, dia untuk pendidikan tu sangat berlainan. Jadi jadi kita boleh mempelajari ya, mungkin Puan Nirmala boleh share sedikit di situ. Kalau saya nak fahamkan lebih ialah dari segi simpanan kan. So, jadi sebenarnya simpanan tu kenalah bermula daripada awalnya, sebaik-baiknya sebaik saja anak tu lahir ya. So sekiranya bila dia dah lahir, kita dah wujudkan tabiat menyimpan tu untuk dia. So boleh apa yang antara contoh lah, orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit tu, betul lah ya. Right. So jadi antara cara yang boleh digunakan paling senang kita gunakan sebab kalau kita cakap simpanan, orang selalu takut besar jumlah dia macam mana. In fact kalau ada anak tu pun, ada kawan saya dulu dia lakukan, dia simpan 50 sen. Setiap kali dia dapat duit shilling 50 sen, dia terus simpan. Dan bila hari jadi anak dia, dia akan bawa tabung ni kepada bank dan masukkan. Dan lepas bila dah adalah jumlah dalam mungkin RM500 tu, then dia convert kepada pelaburan. Dia mulakan sum pelaburan. So mulakan simpanan dulu dekat bank dan kita mula sikit-sikit, dah ada jumlah sikit dan kita tukar kepada pelaburan. Kalau tak mahir, tak faham, tukar dulu kepada FD, fixed deposit dulu. At least dapat lebih sikit ya. Lepas tu macam yang saya katakan tadi, kalau kita tak faham sangat, dan jumpalah macam ejen-ejen unit amanah dan sebagainya. In fact dengan SSPN pun sebenarnya satu simpanan yang boleh dikatakan boleh digalakkan ya. Sebab pulangan dia juga boleh membantu kita ya. So jadi itu antara satu. Lepas tu jumpalah unit ejen-ejen dia, belajar dulu, tanya dia, okey ini bila anak saya dah 17 tahun, dia nak masuk habis SPM, dia nak masuk ni, apa yang boleh, saya nak ada lebih kurang dalam jumlah ni. So di mana saya boleh simpan, melabur dan berapa agaknya pulangan, berapa agaknya komitmen saya bulanan tu. Itu boleh kita bincangkan ya. Adakah baik untuk kita melabur dalam satu jenis atau pelbagaikan? Of course macam tadi kan saya sebut, kepelbagaian tu penting. Diversify, definitely have to diversify ya. Okay. So, dan bagaimana kita buat pilihan tu? Itu saya rasa cabaran besar kebanyakan daripada wanita kita. Bila kita nak lihat ya, diversification in investment tu, dan terutama untuk pendidikan, sebab kita ni pendidikan, anak kita akan jadi 18 tahun pada tahun ini, misalnya 2020, dan happens to be sekarang ni pandemik. Kalau saya ada investment dalam emas, sekarang saya is the winner. Tapi kalau saya invest dalam mutual fund ke apa, banyak juga fund-fund yang drop. Jadi bagaimana kita nak membantu rasanya membuatkan
wanita kita lebih dynamic ya dalam membuat pemilihan seperti ini? Actually it's a very hard thing actually now, because dia balik kepada apa yang kita faham dan apa yang kita minat. So that's why apa yang saya galakkan ialah cari ilmu dia dulu, ya. So bila kita faham dengan ilmu share market ni, dengan unit trust ni, bila berlaku apa-apa krisis dan sebagainya, kita akan tahu kena berubah, kena tukar, ya. So katakan kalau tak faham sangat, so kita adalah peratusannya. Mungkin dalam 30-40% ni kita masukkan dalam unit amanah. Mungkin 10% ni kita gunakan untuk yang risiko tinggi, macam terus saham ke atau ni. Lepas tu dalam 20% lagi untuk emas. So kita diversify. To say that is ideal structure ni tak ada. Okay, because dia balik kepada individu. Kemampuan individu, dia balik kepada apa maklumat saya sebenarnya. Mungkin mungkin saya boleh berkongsi sedikit ya. Pengalaman ataupun observation saya pada seorang wanita sejak tahun 78. Ya, dia adalah seorang yang saya sangat kenal dan tidak berpelajaran tinggi dan mempunyai income very basic ya. Masa saya ingat lagi 78 tu dia bekerja sebagai cleaner. Jadi masa tu emas murah. Ya. Jadi dia mula-mula dia invest dekat emas. So setiap 3 bulan dia akan simpan duit dengan mak saya. Dan dia akan tabung dengan mak saya. Lepas tu cukup 3 bulan tu dia akan pergi beli emas. Lepas tu dia simpan emas. Dia collect emas. Dan dalam 5 tahun dia dah collect certain amount emas. Dia cagar emas tu, dia buat down payment, dia beli sebuah rumah yang kecil. Ya. So dia buat cagaran, dia beli rumah tu, dia sewakan rumah tu. Dan sewa rumah tu dia buat bayaran bank. Dan bila anak dia sampai ke umur 18 tahun masa tu, dia jual emas dia dan jual rumah tu dan hantar anak dia pergi ke belajar di UK. Anak dia seorang lawyer ya, peguam yang berjaya pada hari ini. Ini adalah strategi seorang ibu yang tidak berpelajaran, yang mempunyai kerjaya awal sebagai seorang cleaner sahaja. Jadi dia buat justifikasi, masa tu emas murah. So she started with emas. So saya rasa yang penting pada wanita pada hari ini ya, untuk melihat kemampuan kita seperti Puan Imala kata, dengan pelaburan sedia ada dan apa yang kita boleh buat step to step. Ini sangat-sangat penting. Dalam semua jurang masa kehidupan ni, kita ada peluang sebenarnya. Dengan pendapatan, kapasiti. Kalau cleaner zaman tu, dia dapat dah RM200 dia sebulan. Cleaner sekarang boleh dapat RM1,200 hingga RM1,500. Kadang-kadang ada sampai RM2,000. Ya, jadi kapasiti tu, masa tu emas RM20. Tak sampai RM20, saya rasa macam RM18 macam tu lah. Saya ingat lagi lah, kurang daripada tu mungkin 1 gram. Dan sekarang ni, kita tengok emas RM200, RM300. So, kapasiti itu sangat penting. Bagi saya, peluang untuk setiap wanita di negara kita untuk menjadi seorang ibu yang mempunyai keprihatinan yang tinggi terhadap keperluan anak, pendidikan anak tu memang banyak. Kita boleh melihat dan mempelajari pelbagai tips ya, pelaburan dan pada kapasiti kita. Dan apa yang sebenarnya kita dulukan dalam hidup kita. Itu tadi Dr. Rosmina ada share. Saya lihat itu sangat penting. Berapa persen daripada kapasiti keluarga kita ni, berapa persen kita nak invest untuk pendidikan keluarga dan anak-anak. Apakah peratusan yang kita nak spend untuk anak-anak, pendidikan anak-anak. Itu sangat penting. Yang mana penting? Yang mana perlu didulukan? Jadi saya di sini, saya lihat sesi pada hari ini bagi saya adalah teramat penting ya, bagi ibu bapa, terutama ibu-ibu, memberi satu justifikasi bagi keluarga atas kepentingan pendidikan anak.
Adakah kita melabur secukupnya untuk pendidikan anak seperti kita melabur dalam makanan, dalam keperluan lain? Yang mana kita utamakan? Apa yang perlu dititik beratkan? Sebab pendidikan ni adalah permanent investment bagi saya lah, yang tak boleh diambil daripada kita pada bila-bila masa. Tak ada orang yang boleh rip off ya, yang boleh ambil ilmu ni daripada anak kita. Satu, permanent ya, it goes with them until the last day of life. Tak ada siapa boleh tipu, tak ada siapa boleh cabut. Inilah investment tetap dalam kehidupan seorang manusia yang tidak boleh ditipu, diambil, diculik, dihabiskan oleh sesiapa pun. Jadi adakah kita memberi satu penekanan kepada investment yang begitu besar dalam hidup kita ini kepada anak-anak kita? Sebab mereka sebagai seorang yang membesar ya, dari baby dan sebagainya, kita rasa sangat penting. Jadi saya harap panel boleh bagi pandangan pada pendapat saya ni pada hari ini. Yang Dr. Kalai sebut tadi, memang betul. Saya setuju 100%. Kita sebagai wanita, kita kira macam co-pilot, pembantu nakhoda dalam keluarga. Sangat penting. Ekonomi keluarga tu, ini pengalaman saya lah. Part saving, part perancangan kewangan, saya mesti plan betul-betul lah. Sebab, dan alhamdulillah anak-anak saya tak ada masalah apabila mereka masuk IPT. Sebab tadi dalam slide saya pun saya tak nyatakan dengan jelas kepentingan insurans tadi. Insurans pun penting sebenarnya, insurans pendidikan. Tapi sama apa yang saya sampaikan, sama dengan Puan Nirmala, kena pelbagai cara kita menyimpan tu, sama ada dalam bentuk pelaburan pelaburan akaun, macam Dr. Kalai mention tadi, pemerhatian dia terhadap seorang aunty kan, aunty mungkin kawan rapat maknya. Yeah. Memang betul, memang dia telah membuat pilihan yang bijak. Memang, dan saya pun setiap daripada jenis-jenis simpanan tu, memang saya buatlah. Emas pun saya simpan. Sekarang ni orang tak nak pegang emas fizikal. Orang guna akaun emas kan. Itu option jugalah, option. Ada pelbagai. Yang penting di sini pengetahuan tu lah. Berbalik semula kepada pelaburan. Knowledge tu itself is actually memang pelaburan. Sebab itu kita penting untuk anak-anak, penting, sangat penting, sebab ibu ni dedahkan anak penting. Knowledge tu mesti ada. Tanpa knowledge, tanpa pengetahuan, macam mana dia nak melabur, macam mana dia nak menyimpan. Jadi yang penting tu mesti set aside pendapatan kita yang kita dapat gaji, sama ada kita bekerja tetap, kita bekerja melalui perniagaan, mesti simpan. Mesti ada dalam portion tu. InsyaAllah kalau kita sistematik menyimpan dalam apa jua bentuk simpanan, sama ada pelaburan, memang kita akan selamatlah akan datang untuk anak-anak kita. Mungkin saya boleh tambah antara cabaran yang dihadapi oleh PTPTN apabila ingin menggalakkan ibu bapa untuk membuat tabungan untuk pendidikan tinggi ialah ibu bapa selalu kata anak masih kecil. Ataupun ibu bapa kata masih banyak masa untuk mula menabung bagi anak-anak. Sebenarnya kalau kita nak tengok daripada anak lahir sampai anak umur 17 tahun SPM tu, masa tu kita tak sedar pun dah sampai masanya dan akhirnya tidak ada simpanan. Jadi sebenarnya kita terutamanya wanita lah, yang pertama sekali kalau kita ada pendapatan, kita go for saving dulu. Bukan go for spend dulu. Sebab kadang-kadang
dua-duanya S juga, tapi orang lebih kepada untuk berbelanja, lepas tu baru nak simpan. So saya rasa yang itu memang penting lah, terutamanya untuk wanita. Sebab wanita ni kalau kita punya emosi tak boleh kawal, kadang-kadang kita mudah sangat membeli apa-apa yang tak perlu. So kita mesti ingat untuk mendahulukan simpanan. Ini sangat penting. Saya rasa ini satu cabaran yang ramai wanita ada dengan mall-mall yang banyak sekarang ni. Yang menarik dah ditambah dengan online purchase sekarang. Online purchase ni dia lagi apa orang kata mencabar. So kita kena lihat bagaimana the investment diolah. Dan allocation tu berapa peratus kita nak simpan untuk pendidikan anak. Itu sangat penting. Okay, Puan Nirmala nak tambah ada apa-apa di bahagian ni? Satu lagi yang kita kena faham ya, apa yang kita lakukan anak kita lihat. So jadi bila kita membuat simpanan, buat pelaburan, beritahu pada diorang, make sure they are aware, diorang tahu apa yang kita lakukan supaya tabiat menyimpan tu akan wujud di kalangan mereka juga. Sebab banyak kajian menunjukkan tabiat kewangan seseorang tu dibentuk semasa dia kanak-kanak sebenarnya, semasa dia melihat ibu bapa dia, dan ibu bapa lah sebenarnya guru yang sebenar dalam membentuk tabiat kewangan. So tak ada gunanya kita menyimpan, membawa anak ke Menara Gading, nak bawa dia belajar semua. Tapi lepas tu bila anak tu dah belajar, dah bekerja, dia tabiat kewangannya tak betul, dia balik pada masalah kewangan. Ya. So ilmu pengetahuan apa yang, sebab wanita ni they will do anything for their kid. Right? So one of the main orang kata lessons ya, pendidikan yang kita boleh ajar anak kita ialah bila kita sendiri mempraktikkan dia. Bila kita sendiri mempraktikkan tabiat kewangan yang baik, simpan, lepas tu ajar anak kita, so selalu melibatkan anak-anak kita dalam bila dia dah faham. In fact, orang kata daripada umur 2 tahun dah buat memperkenalkan tabung dah, ajar dia simpan. So tabiat tu boleh sebenarnya dibawa dan dia akan wujud tabiat tu sendiri dalam tu. So always do it in a family, ya, buat dalam keluarga and buat bersama anak-anak untuk wujudkan tabiat yang sama. So ini akan orang kata motivate kita lebih lah untuk simpan, sebab kita tahu ada seseorang tu tengah melihat kita. So use that kind of orang cakap konsep juga untuk menggalakkan diri sendiri menyimpan. Saya rasa sesi ini sangat menarik dan telah memberi banyak pandangan dan juga ilmu dan tunjuk ajar pada kita sebagai wanita yang menjadi penjunjung ya keluarga, terutamanya dalam mencorak kehidupan anak kita di masa hadapan. Dan saya juga ingin mengambil peluang di sini untuk menekankan kepentingan pendidikan kepada anak-anak kita, terutamanya kepada anak-anak gadis kita, wanita-wanita yang bakal ya memimpin keluarga dan anak-anak ke arah kejayaan di negara kita. Jadi berilah mereka pendidikan yang terbaik yang kita mampu. Saya rasa di Malaysia sebagai seorang graduan, sepenuhnya di Malaysia ya, daripada tadika ke PhD, ya, Dr. Falsafah, dan mendapat pendidikan sepenuh di negara ini, saya sangat bangga dan juga rasa ilmu yang ada di Malaysia ini boleh pergi jauh, boleh membawa kita ke kejayaan yang besar dalam hidup setiap ibu dan setiap anak-anak muda kita. Jadi berilah mereka peluang dan pastikan kewangan kita ni tidak mengganggu emosi pembelajaran mereka. Ini sangat penting. Apakah cara praktikal bagi anak muda dalam aplikasi pelaburan pendidikan kendiri tanpa mengharapkan beasiswa? Mohon pandangan panel. Saya rasa mungkin saya boleh bantu sedikit sebagai seorang graduan yang sponsor diri ya. Selepas first degree memang saya tidak pernah mendapat beasiswa untuk belajar. Jadi bagaimana cara kita nak menyimpan untuk masa depan kita untuk pendidikan seterusnya, sarjana dan PhD. Apa yang saya buat adalah saya membuat pensimpanan seperti yang Puan Nirmala
cadangkan tadi, mula-mula saya sedikit dalam FD, ya, fixed deposit. Itu adalah cara pertama saya menyimpan untuk pendidikan sarjana dan doktor falsafah saya. Saya pastikan ada kewangan yang secukupnya dan saya membuat satu perancangan kalau dalam 3 tahun lagi saya nak buat sarjana saya memerlukan dalam 15,000. Jadi dari dibahagikan, ya, setiap bulan kita buat simpanan dan kita pastikan kewangan itu ada. Dan untuk Dr. Falsafah pula saya teruskan usaha tu dan juga saya menyimpan dalam tabungan amanah, fixed deposit tu saya transferkan kepada apa kita kata mutual funds, ya. Jadi di situ kita boleh melihat the growth. So itu cara saya. Mungkin kita boleh melihat itu sebagai satu sebab yang ini simpanan jangka pendek. Daripada masa saya dah ada sarjana muda ke sarjana, biasanya kita cuba dalam 3 hingga 5 tahun. Jadi simpanan 3 tahun tu, penambungan tu, bagaimana kita nak lihat simpanan ini boleh membantu kita, ya, dalam jangka masa pendek. Ni simpanan jangka masa pendek. Jadi kita kena tak seperti anak. Untuk invest anak ni biasanya kita ada 18 tahun. Tapi untuk seorang graduan, untuk melangkah ke depan, ya, untuk di sarjana dan juga ke Dr. Falsafah ni, dia jangka masa dia kita tak ada masa 18 tahun biasanya. Jadi itu kita kena lihat pada pelaburan yang berbeza, terutama bagi saya fixed deposit dengan public mutual fund ataupun share market. Kalau kita boleh jangka dengan betul, kita boleh lihat satu pulangan yang baik di situ. Ini pendapat saya.